Selawat istighfar. Bismillah. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam-malam. Hari ini Ahad 1 Zulhijjah. Berapa bulan ini? 11 Julai 2021. Malam Isnin esok kerja. Itu tak tutup ni. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam-malam. Selamat malam-malam pada sahabat semua. Kita tunggu kawan-kawan kita yang mana sudi-sudi sembang-sembang malam-malam dengan Kak V dan juga anda di Facebook malam ni. Kita sembang malam, nak tajuk apa kita cerita hari ni. Dengan ni nak tajuk kurban. Dia semua tajuk ni semua spontan dia sebab kita ada sejarah sebab ada request tadi dia tu nak cerita sikit, tanya-tanya pasal korban, pasal Zulhijjah ni. Sebab semalam kita dah bicara panjang, tak berapa panjang, tak berapa lebar berkaitan dengan Zulhijjah. Sebelum tu nak dengar suara kita okey ke? Suara okey ke? Suara okey ke? Suara okey. Boleh komen sikit yang dah masuk. Suara kita orang dengar tak? Hari ni 11 hari bulan Julai. 12 nanti InsyaAllah ramai yang bertahajud sebab dengannya final. Malam ni final. Final Euro Cup jam 3 nanti. Ya, terima kasih Pak Cu. Pak Cu berjaga juga ke jam 3 nanti Pak Cu? Boleh tengok bola sekali tu. Euro Cup malam ni final jam 3. Jangan lupa sambil tu, lepas tu ataupun sambil-sambil masa rehat tu bolehlah kita kejar bertahajud sikit 2 rakaat ke. Kalau tak nak malam pun baca je Quran sikit. Satu muka pun jadilah. Okey. Kak V mulakan. England. Oh, dia sokong England je. Itali lah baca. Itali. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam-malam kawan-kawan yang masih lagi ada join live dengan Kak V malam ni. Tahniah dan syukur alhamdulillah kepada yang berpuasa pada hari ini. InsyaAllah boleh kita teruskan ya. InsyaAllah. Alhamdulillah, tahniah pada yang berjaya puasa pada 1 Zulhijjah hari ini. Semalam kita dah terangkan tentang bagaimana besarnya pahala kita berpuasa daripada 1 hingga 9 Zulhijjah sehingga hari raya Aidiladha nanti. InsyaAllah. Tahniah. Tahniah. Okey, sebelum kita mula, apa kata kita istighfar dulu sikit. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey, kita berselawat dulu.
Ambil berkat, kita doakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak selawat apa gini? Selawat apa pula? Cuba. Tak prepare. Tak apalah, kita selawat biasa je lah. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salamu alaika, Ya Rasul salamu alaika, Ya Habib salamu alaika, salawatullah alaika. Salawatullah alaika. Dan yang ketiga, sudahkah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk diri kita? Kita pegang dada kita sendiri, sama-sama kita pegang dada. Kita sedekahkan Al-Fatihah ini kepada sebut nama kita. Mohon supaya diberi keseimbangan zahir dan batin kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini. Semoga Allah terus memegang hati kita dan tidak membolak-balikkan hati kita, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Rahman amin ya Rahim. Alhamdulillah. Kali bagi intro sikit kali. Alhamdulillah. Hari ini kita dah pun menyambut 1 Zulhijjah dengan pelbagai Allah sediakan untuk kita. Tinggal lagi kita nak isikan apa yang telah disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita dah cerita tentang 10 Zulhijjah. Hari ini Kak Wi rasa macam terpanggil pula untuk kita ceritakan sedikit, kongsi-kongsikan ya, mana yang boleh kongsi tu kita kongsikan sama-sama, mengimbau sejarah bagaimana bermulanya sejarah korban, sejarah hari raya korban. Di sebalik sejarah persembelihan tu ada diceritakan di dalam Al-Quran kisahnya. Ada diceritakan dalam Al-Quran kisahnya. Kak Wi pun sebenarnya buat pertandingan TikTok tahu untuk anak murid Kak Wi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Sebab dia berkaitan dengan hari raya korban sebenarnya. Okey tak? Betul, okey. Okey, terima kasih yang watching sama Kak Wi. Sebelum kita teruskan, terima kasih Zack, terima kasih Norizan. Okey, suara sedap, suara hehe. Alhamdulillah kurniaan pinjaman sementara. InsyaAllah. Assalamualaikum Kak Yati. Thank you for watching. Okey, sebelum kita teruskan, bolehlah sahabat-sahabat semua tekan butang share dulu supaya boleh ramai lagi dengar berkaitan dengan sejarah Hari Raya Korban ataupun sejarah korban itu sendiri. Dari mana asalnya korban itu? Kan ada diceritakan dalam Al-Quran banyak surah juga. Antaranya surah As-Sad, surah Ibrahim sendiri, surah Maryam, ada berkait-kait di antara surah-surah tersebut. Jadi hari ini kita cuba bukan untuk mentafsir Al-Quran, ya, bukan untuk mentafsir Al-Quran, hanya mentadabbur sedikit cerita berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim dan juga anak andanya Nabi Ismail alaihissalam. Dia bila kita bicarakan tentang korban ni, nama-nama yang kita tak boleh lepas adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Siti Hajar dan juga Siti Sarah. Dia ada 4 orang ni. Siapa mereka ni? Kita dengarlah Kak Wi nanti cakap dia. Kita cerita ringkas saja, kita tadabbur saja kisah ini, kita tadabbur kisah ini daripada Al-Quran kan. Dia tak tahu, semua dah tahu cerita ni. Cuma kita macam biasalah, kita saling ingat mengingati sesama kita. Saling ingat, kita ni manusia dan tidak lepas daripada kelupaan tu daripada kelupaan. Terima kasih Pak Lang Muda Nas, sentiasa muda, senyum. Okey. Ya Kak Wi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah tunjang kepada peristiwa korban yang dilakukan oleh umat Islam daripada dulu sehinggalah sekarang. Nabi Ibrahim ni dia mempunyai seorang isteri bernama Siti Sarah. Dan Sarah. Juga Siti Hajar. Siti Sarah dulu. Siti Sarah dulu lah, lepas tu Hajar. Bernama Siti Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ni diuji dengan tidak mempunyai
anak. Sepanjang perkahwinannya tidak mempunyai anak. Tidak mempunyai anak. Jadi pada satu masa tu Siti Sarah dia offer kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengahwini Seorang perempuan lagi. hambanya ataupun pekerjanya yang bernama Siti Hajar. Ya, Hajar. Siti Hajar ni adalah daripada keturunan Qibtiyah, daripada keturunan kulit hitam. Kibtiyah. Siti Sarah ni comel orang dia. Comel. Walaupun dia kita hitam tapi comel. Dia Siti Sarah yang Qibtiyah, Siti Hajar ni. Siti Hajar ni daripada keturunan Qibti, iaitu yang berkulit hitam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam pun bernikahlah dengan Siti Hajar tadi. Dan dia telah direzekikan bila masa Siti Hajar ni mengandung, Siti Sarah ni terasalah kan. Begitulah hidup bermadu ni, macam itulah. Tapi lama dia nak mendapatkan anak tu, sangat lama Nabi Ibrahim menunggunya dalam masa yang sangat lama. Itu Siti Sarah. Siti Hajar. Siti Hajar, okey. Dia diuji lagi. Tapi kemudian bila Siti Hajar mengandung, Siti Sarah terasa cemburu dia amat menebal. Amat menebal. Lalu dia memohon pada Nabi Ibrahim supaya tak duduk sekali. Dan jadi pada situ, ini cerita secara umum. Jadi Nabi Ibrahim pun membawa Siti Hajar keluar daripada rumah Siti Sarah, iaitu di Palestin, lalu menuju ke satu kawasan lembah. Lembah yang orang kata lembah yang apa ni? Yang tak ada tumbuhan apa semua. Yang dulu pada waktu tu kota Purba, Faran nama dia. Yang sekarang ni adalah kota Mekah. Kota Mekah. Jadi bagaimana susah cerita sebab saya ni lelaki. Bagaimana Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam terpaksa meninggalkan Siti Hajar, dan juga pada waktu tu Nabi Ishak telah dilahirkan, waktu tu baby lagi, di tengah padang yang kontang kering kontang. Dengan Nabi Ismail alaihissalam. Waktu tu bila Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihissalam, lalu Nabi Ibrahim membawa ke sebuah tapak kota purba yang bernama Faran di tengah-tengah padang pasir, yang sekarang ni adalah terdirinya Kaabah. Dia atas ingatan je ni. Jadi kalau anda salah tolong betulkan ya. Waktu meninggalkan mereka berdua di tengah padang pasir itu, Nabi Ibrahim telah berdoa kepada Allah Ta'ala, menyerahkan mereka berdua tu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim kembali semula ke Palestin. Dan bagaimana situasi Siti Hajar waktu tu? Dengan anak kecilnya di tengah-tengah padang pasir yang tidak ada pohon, tidak ada pokok, tidak ada air. Orang pun tak ada Orang pun tak ada. Memang dia tinggal berdua di padang pasir. Dia masa Nabi Ibrahim tinggalkan isteri dia dengan anak dia tu, isteri dia tanya, dia kata, "Wahai Ibrahim, ke manakah engkau ingin pergi? Kenapa meninggalkan kami?" Dia hanya meninggalkan sedikit kurma dan juga ada bekalan air lah sedikit. Dan benda tu memang takkan tahan lama. Dan masa tu masih baby lagi, dah tentulah untuk menyusu kan. Keperluan dia mestilah ibu dia kena minum air untuk mendapatkan susu untuk Nabi Ismail kan. Tapi setelah berkali-kali dipanggil, lalu isteri ni seorang yang memahami kan. Dia kata, "Wahai Ibrahim, adakah ini perintah dari Allah?" Dia kata. Dia kata, "Ya, kalau begitu tak apa." Dia kata. Dia redha lah maksudnya kan. Barulah Siti Hajar melepaskan kembali. Mula dia masa Ibrahim nak pergi tu, dia tarik baju Ibrahim. Tarik jugalah. Biasalah kita nak kena tinggal. Kemudian Allah Ta'ala mengadu pada Nabi Ibrahim AS mengadu pada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala memberi jaminan. Dan itu adalah satu keyakinan Nabi Ibrahim AS. Itulah kuatnya kan. Kuatnya iman Nabi Ibrahim AS. Jadi dia dengan sedihnya dia meninggalkan, tetapi dia atas ketakwaan dan keyakinan terhadap Allah Ta'ala, dia meninggalkan mereka berdua di tengah padang pasir. Lalu dikabarkan Siti Hajar menyusukan Nabi Ismail AS dan berbekalkan makanan yang telah dibekalkan oleh Nabi Ibrahim sehinggalah susunya kering. Jadi sebagai seorang isteri, seorang ibu, sifat naluri ibu tu dan anaknya, bagaimanalah perasaannya?
dan dikabarkan dia berlari-lari mencari sumber air. Waktu kering kontang sampaikan susuan Jadi dia sebelum dia berlari cair. tu dia pergi naik ke atas Bukit Sofa. Dia nak tengok kalau ada orang ke, kalau ada makanan kan, dia mencari lagi masa tu. Dia berlari antara Bukit Sofa dan Marwah tu. Dia berlari-lari sebanyak 7 kali. Itulah peristiwa juga dia tengok daripada Bukit Sofa tu nampak macam ada kilauan air. Rupanya datang bila dia tengok dia macam Fata Morgana. Jadi disejarahkan adalah 7 kali larian dia daripada Sofa dan juga Marwah. Sehinggalah dia rasa penat sangat, dia terletih dan duduk sedang menyusu Nabi Ismail alaihissalam menangis. Diceritakan juga waktu tu didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ditanya, siapakah kamu? Lalu Siti Hajar menjawab, aku adalah hamba Ibrahim. Kemudian malaikat Jibril membawa dia ke satu tempat. Kemudian diinjakkan diinjakkan kaki. Diinjak dengan tumit lah dia cerita kan. Ataupun dia ada dua cerita tu. Ada yang kata tu, satu dia malaikat Jibril yang menginjakkan kakinya, lalu terbitlah air daripada bumi tu, daripada padang pasir yang tandus tu. Dan cerita yang kedua, selepas berjumpa dengan Jibril tu, dia kata yakinlah dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian hilang. Kemudian bila Nabi Ismail menangis tu, dengan terlalu nak minum haus tu, kaki dia menginjak-injak ke atas padang pasir tu, maka terbitlah daripada padang pasir yang tandus tu air yang memancar-mancar. Dan asal nama Zamzam tu dalam bahasa Ibrani dia adalah Zomzom. Z-O-M-K. Mana tak ingatlah Zot ke apa. Tapi dalam bahasa Ibrani bermaknanya berhentilah mengalir. Adalah dikabarkan juga yang Siti Hajar bila dia tengok air itu mengancut, dia sebut Zomzom. Berhentilah mengalir. Sebab air itu terlalu deras, terlalu banyak. Tiba-tiba terlalu banyak. Untuk air Zam-Zam ni dia 8,000 liter sesaat. Laju je. 8,000 liter sesaat. Dan takkan kering sampai hari ni. Waktu tu. Jadi itulah sejarah mulanya terbitnya air Zam-Zam. Jadi menjadi tempat minuman untuk burung-burung datang hinggap. Dulu kafilah ni dia bila time pada pasir ni, padang Tekukor ni, dia memang kata bila nampak burung banyak datang ke satu tempat tu, jadi mereka berpendapat adanya sumber air ataupun tu. Dan sehingga itu, selepas itu jadilah tempat itu yang subur, ada tumbuhan, dan yang pentingnya bila dah ada sumber air, confirm ada penginapan manusia. Dan penduduk asal yang menghuni kawasan itu, Kota Faran tu tadi, adalah penduduk bangsa Arab daripada suku Jurhum. Jadi dari situlah bermulanya pembangunan yang kita panggil Kaabah Mekkatul Mukarramah yang kita lihat sekarang ni. Asalnya dulu adalah kering kontang tandus. Gitu. Betul. Dan kalau kita tengok asal usul dia tu yang berlari tadi daripada Sofa ke Marwah, dari Bukit Sofa ke Marwah, itulah juga yang kita amalkan sehingga hari ini untuk kita namakan sa'i. Kalau kita menunaikan umrah satu ibadah 7 kali juga. Dia ambil daripada peristiwa Hajar dan juga Ismail ni tadi. Dia semua berkait tu kan, kenapa korban, kenapa ada umrah buat macam begitu. Sebab haji kan, sa'i tu berlari-lari anak, berjalan. Sebab tu sekarang kita amalkan lagi hasil daripada peristiwa ini. Okey, kita teruskan lagi. Dia bukan kita amalkan, dia adalah salah satu rukun ibadat yang haji. Dan kita balik pada Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Setelah dia meninggalkan Siti Sarah di Kota Faran ni, kemudian dia balik, dia hiduplah di Palestin bersama Siti Hajar tadi. Dia balik semula ke Palestin dan tinggallah dia bersama Siti Sarah, isteri pertama dia. Okey. Kemudian dia pada satu masa, waktu tu dah lama juga. Dah lama. Nabi Ismail tadi dah membesar lah. Nabi dah membesar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam telah didatangi oleh ada beberapa orang yang datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengabarkan berita bahawa Siti Sarah akan mengandung. Siti Sarah akan mengandung. Ini ada terdapat dalam surah
Surah Hud ayat 71. Itu ayat 71. Dia didatangi oleh sekumpulan pemuda. Lalu Nabi Ibrahim menghidangkan mereka dengan seekor anak kambing panggang. Ya, orang Arab dulu kan Suka besar-besar, makan. kan suka makan besar-besar. Jadi dia hidangkan seekor lembu, anak lembu. Bila dia dah hidang kan, yang para malaikat ni, yang malaikat yang datang diutuskan ni, dia tak makan. Jadi Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar muka cuak lah. Apa ni? Risau juga dia kan, tak makan. Kemudian malaikat berkata, dia kata kami ni adalah sama yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Maknanya mereka tu adalah malaikat. Jadi dikabarkan, dia kata pada Nabi Ibrahim, sesungguhnya Siti Sarah akan mengandung dan akan mendapat anak. Kenapa nama anak Siti Sarah? Nabi Ishak. Dan kamu akan mendapat cucu Nabi Yaqub alaihissalam. Maknanya keturunan Nabi Ibrahim ni memang pilihan Allah lah semua kan. Kemudian semua jadi Nabi dan Rasul. Siti Sarah yang mendengar pada waktu tu, dia terkejut lah, dan dia ketawa. Dia kata, ya dah lanjut umur macam ni pun takkan dah dapat anak kan. Dia kata macam itulah, lebih kurang macam itulah. Masa tu umur Nabi Ibrahim berapa? 86 ke tak salah? Ya, lebih kurang. 80-an dah. Bayangkan 80-an. Maknanya umur 46 pun, 45 pun boleh lagi ada anak. Jangan risau. Gitulah Jadi memang betul lah. Kemudian lahirlah Nabi Ishak, keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan menarik ni, Siti Hajar dan Siti Sarah ni, Siti Hajar ni nama dia tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Gelak dengan Nomi Nama Siti Hajar tidak ada dalam Quran, tetapi dalam Yahudi dan Nasrani ataupun Kristian ada nama dia dengan Hagar. Ejaan dia Hagar, Hagar. Manakala Siti Sarah ni dia lebih top lagi lah. Lebih top lagi cerita dia untuk daripada kitab-kitab yang bukan selain daripada Al-Quran. Sebab dia membawa dia keturunan dia terus kepada Bani Israel. Jadi kita kena faham. Manakala kita ni daripada Nabi Ismail terus kepada salasilah Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selamat malam anda ucap pada Farida Abdul Rahman, Kak Zeti, Nomi, jangan ketawa lebih-lebih Nomi malam-malam ni, jangan ketawa lebih-lebih. Semua siap ya. Yatinan, thank you watching. Kawan-kawan yang sahabat-sahabat yang watching tu, untuk makluman galik ke dengar cerita dari anda ni, galik ke? Kan? Jadi lama kelamaan Nabi Ismail pun membesar dan belajar bahasa Arab. Dia belajar bahasa Arab daripada Bani Jurhum tadilah, sebab kat situ adanya kaum Bani Jurhum ni. Jadi Nabi Ibrahim ni, tapi Nabi Ibrahim tadi masa umur 80-an, 86 lebih. Ya. 86 ya. Memang hebat. Usia yang hebat Nabi Ibrahim sebab dia Nabi Ibrahim meninggal wafat pada umur dia 175 tahun, Nabi Ismail 137 tahun dan Nabi Ishak pada umur 180 tahun. Semuanya panjang usia. Panjang umurnya. Besar dia usah ceritalah Kita tengok Kaabah tu, kita tengoklah macam mana orang waktu tu Jadi setelah Nabi Ishak lahir, Nabi Ismail, kita balik pada Nabi Ismail dan Siti Hajar tadi yang telah membangunkan kota Faran tadi bersama-sama dengan Bani Jurhum tadi. Nabi Ismail ni walaupun dia tinggal di Mekah, Nabi Ibrahim sering mengulang dia untuk menziarahi Nabi Ismail. Dan setelah tu 13 tahun kemudian dia datang ke kota Farhan tadi untuk meminta Nabi Ismail membina Kaabah. Kaabah pertama pernah dibina oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bersama-sama membina Kaabah di tengah-tengah kota tadi, kota Faran tadi yang anda cerita tadi. Mekah lah sekarang. Lalu diminta pada Nabi Ismail untuk mencari satu batu, seketul batu, untuk diisi di satu sudut di sebelah mana, belah utara ke belah barat Kaabah. Lalu malaikat Jibril ilhamkan Nabi Ismail berjumpa dengan sebuah batu yang sekarang dinamakan dengan Hajar Aswad. Sebenarnya batu tu dari syurga sebenarnya. Batu tu asalnya putih
Batu tu asalnya putih. Turun dari syurga, batu tu asalnya putih. Tapi sekarang kita lihat warna dia dah macam tu kan. Itu menunjukkan betapa ramainya manusia dalam dunia ni daripada zaman dulu lagi. Daripada zaman, bukan zaman Nabi Muhammad saja kan. Daripada zaman Nabi Ibrahim lagi. Hasil, sebab dicium kan. Meninggalkan kesan. Dia orang kata tinggal dosa dekat situ dosa dia. Itu antara istilah yang orang beritahu lah. Tapi hakikat dia sebenarnya batu tu permulaannya adalah putih. Okey. Sekarang ni masuk part ke korban tadi. Part ke korban. Okey. Bila Nabi Ibrahim datang semula berjumpa dengan Nabi Ismail, masa tu Nabi Ismail dah besar dah. Jadi dia ada yang inilah dia banyak dikisahkan dalam Al-Quran. Tak kala dia sampai tu, dia pun berjumpalah dengan anak dia kan. Lepas tu dia pun berkatalah kepada anak dia, Nabi Ibrahim AS berkata kepada Nabi Ismail, wahai anakku Nabi Ismail, sesungguhnya aku telah mendapat mimpi. Dapat mimpi Nabi Ibrahim. Sebab wahyu tu dia turunkan kepada nabi-nabi dulu, Nabi Rasul dulu, ada juga melalui mimpi kan. Jadi sesungguhnya mimpi dia tu dapat mimpi untuk korban ke Nabi Ismail. Sembelih. Maksudnya sembelih. Korban tu bukan korban yang biasa-biasa. Tapi korban tu itu maksudnya sembelihlah anak kamu. Okey, jadi bila sampai perbincangan Nabi Ibrahim dengan anak dia tadi, Nabi Ismail jawab apa? Memula Nabi Ibrahim cakap, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Dia tanya juga anak dia. Ini dapat kisah ni ada dalam surah As-Saffat ayat 37. Kan Nabi Ibrahim ni, yelah, kalau kita sebagai seorang ayah kan, nak sembelih anak tak mampu secara nak cakap logiknya. Kan? Tapi Nabi Ibrahim ni sangat besar kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara Nabi Ulul Azmi. Kan. Dia pun cinta kepada keluarga dia, anak dia Nabi Ismail. Tetapi dia berpegang teguh dan taat pada perintah Allah. Keyakinan dia tu, ketakwaan dia tu kepada perintah Allah Ta'ala tu, mengatasi atas segala-galanya yang ada di dunia. Sebab benda tu masih lagi di dunia kita panggil. Yang ketaatan Allah ni melibatkan akhirat. Jadi tidak sedikit pun Nabi Ibrahim ni bergeming. Maksudnya tak ada bersedih. Sedih tu sedih, tapi tidaklah dia meletakkan satu kepayahan bagi dia untuk melakukan. Bahkan segera Allah memerintahkan untuk buat tu. Lepas tu Nabi Ismail cakap apa? Dalam surah As-Saffat juga Nabi Ismail kata, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nampak kesabaran Nabi Ibrahim tadi dalam menunggu sampai 86 tahun ni baru ada anak. Kesabaran ni diuji lagi. Anak yang ditunggu-tunggu tu nak disembelih. Dan Nabi Ismail pun mewarisi sifat kesabaran yang amat tinggi sangat dengan Nabi Ibrahim, dengan jawapan yang sangat tenang. Nampak? Dengan jawapan yang sangat tenang. Jika itu adalah perintahmu, suruhan Allah, aku akan bersabar. Katanya, maksudnya dia terima. Jadi Nabi Ismail pun meminta ayah dia lah untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Cubalah pada kita ni. Mulialah sifat Nabi Ismail. Kalau kita lah situasi di situ. Masya-Allah. Ditelan mati mak, diluah mati bapak, dikemam mati diri sendiri. Jadi tapi sebab kena ingat itu adalah Nabi. Nabi, insya-Allah kita tak adalah, kita disuruh oleh Allah Taala untuk memastikan anak-anak kita mentaati Allah Taala, itu saja. Ambil cerita ni, ambil kisah ni, ibarah macam dia, mana ibrah dia. Nabi Ismail tu sangat taat kepada ayahnya, dan juga bila dia dapat tahu itu adalah perintah Allah, suruh disegerakan. Nampak tak kat situ? Betapa taatnya Nabi Ismail ni dengan perintah Allah. Tidak ada keraguan langsung. Terus meminta bapa dia. Bagaimana didikan Nabi Ibrahim AS tu kita kena faham. Bagaimana anak yang ditinggalkan dulu 13 tahun dulu di tengah padang-padang pasir boleh mentaati semula kepada bapa dia. Kita kena ingat tu. Cerita di belakang tabir. Cerita di belakang dia tu macam mana. Walaupun ditinggalkan, kalau kita sekarang ni kena tinggal dengan ayah kita, anak kita confirm berdendam. Mak dia pun, tak apa ayah kau tu nak tinggalkan aku dulu.
Jangan macam tu. Kita kena redha, kena pasrah macam tu Sebab ada sebab yang kita tak boleh Dia nak yang penting bila time atasi, kita sabar. antara suami, isteri dan anak-anak tu synchronize tu, toleransi dia tu kena faham. Jika dia ketua keluarga, akur. Sebab si suami dia akan membuat keputusan dia berdasarkan rasional yang dah berpuluh kali rasional. Maka manakala si isteri ataupun si ibu dia akan membuat keputusan berdasarkan pada suaminya dengan pengalaman dan kemahiran yang dia ada. Dan anak-anak kena patuh. Syarat utama dia anak kena patuh, insya-Allah. Jadi Nabi Ismail tadi tu disembelihlah. Jadinya dalam diceritakan juga ni ada dalam surah Maryam ayat 19 dia kata apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Syu. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Dia ceritakanlah, dia kata, wahai Muhammad, ceritakanlah kepada mereka kisah Nabi Ismail ni. Di dalam Al-Quran sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Nampak? Maksudnya apa? Masa tu belum lagi dilantik menjadi seorang rasul dan nabi kan? Tapi membenarkan lagi kisah ini dalam Al-Quran disebut sesungguhnya Nabi Ismail ni dilantik menjadi nabi dan rasul. Jadi Allah melanjutkan lagi kisah ni dalam Al-Quran tak kala keduanya ni berserah diri ya. Dan Ibrahim pun membaringkan Nabi Ismail ni untuk disembelihkan. Bila tiba hari kejadian. Bila tiba harinya. Okay. Cuma ada perbualan juga situ, banyak kisah dia kan. Antaranya Nabi Ismail kata, wahai ayahku, kata, jika masa kamu nak sembelih aku nanti, tanggalkan pakaianku supaya pakaianku ni tidak terkena darah. Bila terkena darah nanti ibuku lihat darah tu dia akan rasa sedih yang teramat sangat. Kemudian disuruh ikat. Dia ikat tanganku. Ikat tangan kuat, ikat kaki kuat supaya aku tidak meronta. Kemudian yang ketiga dia kata pastikan parang ataupun pisau yang digunakan oleh ayah tu tajam. Diasah dengan tajam supaya proses penyembelihan ini akan berlaku dengan cepat. Ya Allah Akbar. Tidak rasa pedih sangat dia kata. Kalau sekiranya benda. Dan ada satu lagi, Baju yang digunakan oleh Nabi Ismail tu nanti serahkan kepada ibu dia Siti Hajar supaya apabila Siti Hajar rindu dia akan cium baju tu. Itu jiwa dia tu, Itu anda tak boleh cerita. Jiwa dia tu betapa kita, kalau kita ni sebagai manusia ni, kebaikan yang kita laksanakan tu adalah satu, kita nak kawan-kawan kita yang rapat yang kita pun jadi macam tu. Kita nak dapat, macam anda dapat cerita ni, anda tak sabar nak cerita pada kawan. Kita nak sebarkan pada kawan-kawan betapa ibarat, betapa daripada kisah ini, bagaimana nak tolerans dalam hidup kita. Kisah, bayangkanlah macam mana perasaan kita seorang anak, perasaan kita bila anak kita meninggikan suara dengan kita. Jadi benda-benda ni Allah Ta'ala jadikan dia sebagai uslub ataupun penyampai kepada kita untuk nasihat. Nasihat kepada anak-anak kita, kita ceritakan pada anak-anak kita sebarkan pada ibu bapa yang lain supaya benda ni jadi satu pemangkin kita dalam kehidupan kita. Untuk anak-anak kita taat pada kita dan juga perintah Allah. Memang betul Kak Wi, 10 kali Kak Wi dengar cerita ni pun bila baca balik terjemahan dia memang rasa nak menitik air mata. Yang satu tadi apa? Itulah. Baju tadi. Memang 4 perkara tu. Bila kita baca 4 perkara tu memang sayu. Sebab dia kata, wahai ayahku, bagi menjalankan perintah Allah ini, aku ingin berpesan kepada 4 perkara. Kan? Orang kata kan, fikiran Nabi kan, fikiran anugerah Allah kan. Kalau kita hayati cerita tu, suruh tanggalkan baju dia sebab jangan tak nak kena darah. Salah satu sebab dia tak nak nampak banyak darah. Sebab bila di tanah darah tu akan meresap. Kalau di baju darah tu akan melekat banyak kat baju. Bayangkan. Dia membayangkan betul-betul diri dia disembelih tu. Cuba bayangkan. Dia dah bersedia, prepare. Dia dah bersedia. Bayangkan dia suruh baringkan, kemudian ikat kaki tangan dia, wahai ayahku, dia kata, supaya dia tidak meronta. Dia tak nak meronta tu kenapa? Tak nak menyusahkan ayah dia, tak nak ayah dia nanti kesian dekat dia. Nampak? Betapa tingginya akal fikrah yang dikurniakan kepada Nabi Ismail ni. Kemudian yang ketiga, asah tajam-tajam parang. Supaya dia tak merasa penderitaan dan kepedihan tu lama.
percepatkan proses tu, nak percepat sebab dia dah membayangkan dah macam mana benda tu berlaku. Kita pun bila kita sebut sembelihan, kita boleh bayangkan macam mana kita nak sembelih. Kita biasa sembelih ayam mungkin kita berani sebab kat sekolah pun kita buat. Cuba kita datang Cuba tengok. kita tengok sembelih kerbau ke lembu ke. Yalah, macam anda, adik anda memang projek lembu-lembu ni. Jadi memang selalulah kerap tengok sembelihan ya. Kak V pun selalu juga tengok join. Syarul Khairi, Faridah, tu memang dah biasa sangatlah. Tengok. Lepas tu yang keempat tu yang paling sedih. Dia kata, wahai ayahandaku, bawakanlah baju ni dan beri kepada ibuku supaya akan hilang keresahan, kerinduan, kesedihan di atas kehilanganku. Oh, kalau baca tu rasa nak menangis. Ya Allah. Kan, nampak tak kat situ? Tapi kan, usai mendengar jawapan Ismail tu pun, Nabi Ibrahim pun siap sedialah untuk sembelih kan. Diikat kaki, buatlah apa yang macam mana Nabi Ismail suruh buat. Akhirnya, macam mana akhirnya? Akhirnya, hai Ibrahim, sungguh kamu telah benarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dengar ni. Ini daripada surah As-Saffat juga. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nampak? Allah nak uji Nabi Ibrahim. Ya, ada satu proses dia. Okay. Diceritakan juga pada waktu dah siap tadi, ikat semua, dah tanggal pakaian dia apa semua, Nabi Ibrahim pun meletakkan pisau yang tajam tadi di leher Nabi Ismail. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, berselawat, bertahlil, bertahmid semua. Nabi Ibrahim AS pun mulalah menyembelih Nabi Ismail. Dan apa yang jadi? Pisau yang tajam tu seumpama tumpul dan tidak mahu melukakan leher Nabi Ismail AS. Lalu Nabi Ibrahim berdiri balik semula, tegak balik semula. Kemudian Nabi Ismail kata, ayahku katanya, apa dia kata? Dia kata suruh tajamkan lagi pisau tu lagi. Sebab tak percayalah pisau tu tumpul. Dan kali kedua pun tidak berjaya juga menjejaskan leher kulit Nabi Ismail AS. Lalu barulah digantikan dengan seekor kibas. Seekor kibas. Kibas sembelihan kibas. Tak diceritakan dalam tu. Kibas ataupun seumpama kalau kita ni macam kambing biri-biri lah untuk menggantikan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail hidup lah. Dia apa, domba jantan. Domba jantan tu apa? Nabi kibas lah. Kalau dulu kibas, Nabi kambing biri-biri. Jadi Nabi Ismail dia selamatlah. Selamatlah. Jadi sebenarnya Allah menguji Nabi Ibrahim dengan perintahnya untuk menyembelihkan anak tercinta ni tadi. Dan Nabi Ismail menunjukkan ketaatan, keteguhan dia, kesabaran dia dalam menjalankan perintah Allah. Lalu Allah gantikanlah dia dengan sembelihan yang diturunkan daripada syurga. Yang diturunkan daripada syurga yang berwarna putih. Jadi itulah bermulanya pelaksanaan ibadah korban. Dalam kes domba. Ibadah korban bermula daripada rentetan daripada sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, nenek moyang kepada Nabi Muhammad SAW, di mana salah silahnya adalah dari kita ni daripada Nabi Muhammad adalah keturunan daripada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ismail pun membesarlah macam biasa, dan dia berkahwinlah dengan daripada suku Bani Jurhum yang telah memakmurkan kota Mekah pada waktu itu. Dia terus membesar di situlah, bersama dengan kafilah-kafilah Bani Arab pada waktu itu, Bani Jurhum. Itulah kisah dia bagaimana bermulanya Hari Raya Korban dan kenapa amalan korban ni dilaksanakan. Tu je sebenarnya Kak Wi nak cerita. Kisah dia tadi adalah kisah yang kita ceritakanlah tadi, Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Jadi itulah kita sambut Hari Raya Korban pada 10 Zulhijjah. Kita mengadakan korban. Dia ulang baliklah. Korban ni sebenarnya membersihkan jiwa kita sebenarnya. Itu yang dikatakan keutamaan. 10 awal bulan Zulhijjah tu adalah keutamaan yang tinggi apabila semua amalan-amalan, ibadah-ibadah dalam Islam, dalam agama Islam dikumpulkan di
di antara 1 hingga 10 Zulhijjah tu. Dan terakhirnya adalah korban, haji, menderma, solat, sedekah dan juga puasa. Tahniah juga pada yang dah puasa pada hari ini. InsyaAllah ada yang tanya juga perlu ke puasa daripada 1 sampai 9 Zulhijjah. Itu terpulang atas masing-masing lah. Jika ada kemampuan berpuasalah. Sunat. Sebab disarankan kita pada awal Zulhijjah ni untuk menggandakan amalan-amalan kita pada bulan-bulan yang lain. Contohnya kalau dia bersedekah RM1 sehari pada bulan sebelum ni, pada Zulhijjah ni kita doublekan RM2. Begitu juga dengan solat. Kalau dulu kita solat sebelum qabliyah ba'diyah tu kurang, bulan ni kita lebih masyhurkan lagi ibadah kita, insya-Allah ya. Semoga amal, semua perbuatan kita dengan 7 kerat tulang kita ni mendapat keredaan Allah Ta'ala dan diterima ibadah kita. Anda doakan semua rakan sahabat kita diterima ibadah kita, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Ya, ada perkongsian lain. InsyaAllah. Itu je kita nak cerita pasal kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dia je kenapa bermulanya korban, sejarah korban. Itu je nak cerita. Kemudian korban ni dia jadi sunat muakkad, sunat yang terlalu sangat-sangat dituntut. Jika kita buat, jika kita tinggalkan, dia hukumnya makruh tetapi tidak berdosa. Jadi maknanya sunat ni yang sangat-sangat dituntut. Ada saranan macam anda dengan rakan-rakan lain, kami buat macam kutu-kutu untuk korban. Maknanya kita menyimpan lah daripada awal. Maksudnya dah habis bulan Zulhijjah ni, untuk 12 bulan tu kita kumpul, kita buat macam kutu kan. Kita beli bahagian. Kita beli bahagian. Kita simpan setiap bulan tu kita cukupkan kita punya sampai 750. Macam tahun ni kita 750. Jadi kita carilah kawan-kawan kita yang untuk menyukupkan bahagian kita sebagai tabungan. Sebab kalau kita nak simpan sendiri kan tu susah. Jadi kita simpan. Ataupun macam kita selalu buat satu keluarga, kita ambil lah seekor kan. Itu kalau kita keluarga. Dan benda ni eloknya kita sarankan dengan terlebih dahulu dengan keluarga kita sendiri. Dengan keluarga kita sendiri. Jika kita macam ada masalah kekangan masa macam sekarang ni, kita boleh dengan rakan-rakan kita lah. InsyaAllah lah kita cuba untuk laksanakan ibadah korban tu setiap tahun. Alhamdulillah pada tahun ni kita dapat korban, tapi kita korban online. Maknanya kita ada banyak sekarang ni, cuba tengok easy korban apa semua, tapi sekarang ni dah habis dah kan, dah tutup dah penyertaan. Dia dah buka daripada awal tahun tu lagi dia buka. Jadi kalau kita cita-cita dalam satu tahun tu kita akan laksanakan ibadah korban ni dengan cara apa pun sekalipun. Orang kata sisihkanlah sedikit perbelanjaan kita untuk kita simpan 750 minimum untuk satu bahagian tu untuk kita laksanakan ibadah korban pada bulan bonsu ni, bulan Zulhijjah ni, insya-Allah Kak Wi. Assalamualaikum Kak Puan Wi dan Abang Dak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah kan, bukan apa, kita saja berkongsi dia supaya kita pun tahu sikit-sikit kan. Bolehlah kita cerita pada anak-anak kita bagaimana berlakunya peristiwa korban ni. Bukan sesaja je hari ni kita cakap Mama nak pergi berkorban ni, nak pergi sembelihan, nak pergi. Kita kena bagi tahu juga. Kita cerita juga sikit-sikit dengan anak kita. Kita selitkan sejarah dia sikit. Sejarah dia. Tahu tak macam mana Nabi Ismail ni seorang anak yang taat sangat pada perintah Allah, taat pada perintah ayah dia. Kita ceritakan kisah korban dan kita kaitkan dengan anak kita. Mungkin daripada peristiwa tu anak kita ni terbuka hati kan untuk menjadi seorang anak yang Waalaikumsalam Rosmawati. Terima kasih yang watching Kak Wi malam ni, sama-sama watching. Sebagai penutup, Kak Wi masih lagi membuka siapa yang ingin mendapatkan buku checklist amalan 100 hari sepanjang 10 Zulhijjah ini baru hari 1 Zulhijjah. Sesiapa yang mendapatkannya daripada yang Kak Wi, dah order tu nanti esok anda akan post lepas GDPR. Sebab sepanjang bulan Zulhijjah, insya-Allah Kak Wi akan sertakan gift ya. Gift iaitu tasbih 100 dan juga tasbih 33 ya.
ataupun tasbih digital. 3 jenis. 3 jenis. Jadi siapa yang nak dapat buku ni bolehlah request sama ada dia nak tasbih yang mana satu, sebab ada orang suka yang panjang, ada orang suka yang pendek, senang nak simpan kan. Ada orang suka yang digital, ketik saja. Untuk memperbanyakkan amalan, untuk banyakkan zikir kita, untuk banyakkan selawat kita, untuk memudahkan kita dalam ibadah insya-Allah. Satu disiplin diri ya. Satu disiplin diri. Bagaimana yang anda selalu cakap, kita ni adalah manusia yang tidak lepas daripada melakukan dosa dan juga sentiasa dalam kealpaan. Betul. Wal asri innal insana lafi husrin. Illa lazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya. Jadi Kak itu saja kot malam ni daripada Kak Wi. Sebab jadi esok dah nak ber-PDPR. Jadi kena tidur awal sikit lah. Mokla, Assalamualaikum Mokla. Dah nak habis dah Mokla. Mokla boleh tengok live lain tapi Mokla tolong share dulu ya Mokla. Siapa-siapa yang masih ada lagi dengan Kak Wi ni, bolehlah klik butang share. Mudah-mudahan penceritaan ini menjadi dakwah kecil-kecilan kita. Walaupun kita hanya bercerita, tapi sebenarnya ada unsur-unsur dakwah dalam tu yang kita nak sampaikan. Bagaimana ketaatan seorang anak ini kepada bapanya dan juga ketaatan bapanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus ketaatan anak itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan Kak Wi, Nabi Ibrahim ni memang banyak kena uji kan. Ya, betul. Pada waktu mudanya dia pernah dibakar kan. Dibakar oleh Firaun ya. Pada waktu tu kan banyak kisah yang banyak kita kisah akan Nabi Ibrahim. Tapi kesabarannya memang tinggi. Kesabaran Nabi Ibrahim sangat-sangat tinggi. Sebab dia diberi status Nabi yang ulul azmi. Kalau kita tengok dalam selawat tu pun kan mesti sebut Nabi Ibrahim kan. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nampak? Waalaikumsalam Abang Norman Ramli. Sihat Norman? Lama tak jumpa ya. Tapi kita dah nak end live. Kami dah nak end live. Boleh share dulu Man. Nanti kita sembang lagi. Ini anda tumpang Kak Wi punya page ni Jadi itulah pada hari ini ringkasan rumusan daripada penceritaan anda pada hari ini. Kisah bagaimana bermulanya ibadah korban. Bila sebut ibadah korban ni, hari raya Aidil Adha ni, sedih kita akan kenang pada nama-nama Nabi Ibrahim AS, Siti Sarah, isteri pertama Nabi Ibrahim, Siti Hajar, isteri kedua Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, anak kepada Siti Hajar, Nabi Ishak, anak kepada Siti Sarah, dan juga cucu mereka Nabi Yaqub AS. Jadi mana Siti Sarah ni dia berat, dia banyak pengikut Yahudi Nasrani sekarang ni banyak daripada keturunan tu. Sebab itu dia macam dia condemn sikit Siti Hajar ni. Dia ada cerita lain. Ada banyak, tapi kita tak lain. Sebab tu dah Quran tak ada sangat cerita yang banyak tu kan. Kita tak ada, tapi banyak permasalahan yang berkisar tentang itu. Sebab itu dia orang tak nak. Sebab itu kaum Yahudi Nasrani tidak menerima Nabi Muhammad sebab dia bukan daripada golongan yang sebelah sini. Gitulah ya. Jadi itu saja pada malam ni. Anda doakan sahabat-sahabat yang menonton pada malam ni diberi limpahan rahmat dan juga rezeki yang berpanjangan, banyak-banyak rezeki. InsyaAllah doa je, jadikan adat yang kita laksanakan sebagai ibadah. InsyaAllah kita akan diberi keberkatan oleh Allah Ta'ala, sihat walafiat, dan tolong jika rasa ini adalah satu perkara yang bermanfaat, kita share untuk perkongsian kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Bukan menunjukkan kita ni bagus, tetapi kita tidak tahu amalan mana yang kita lakukan di dunia ni yang akan menyebabkan, jadi punca penyebab kita akan masuk ke dalam syurga sana. Jadi itu saja daripada anda. Itu saja daripada Kak Wi. Jangan lupa sebelum tidur pastikan surah Al-Mulk telah dibaca. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang semua. Assalamualaikum, sayang semua.